Ini Mitsubishi Triton Athlete. Dia ganti variant paling tinggi sebelum ni. Adventure X dah tak ada, sekarang ada Athlete je. Dan ini kira tawaran ataupun ayam sabung untuk Mitsubishi Malaysia ni. Sebabnya sekarang untuk pasaran truck pickup tempatan, banyak model baru-baru. Tadi kita ada Hilux, kita ada juga Navara dan akan ada juga Isuzu D-Max 3rd generation. Jadi dia kena buat kerja sikit untuk up the game. Jadi itu yang kita nak tengok dalam video ni. Best tak best, apa yang baru, jom. Mitsubishi Triton Athlete, apa benda yang barunya? Jadi macam saya dah sebutkan tadi, sekarang Athlete ni dah gantikan variant paling atas Triton sebelum ni lah. Sebelum ni dia ada Adventure X dipanggil, sekarang tu dah tak ada, ganti Athlete ni. Dan harga dia pula sebenarnya mahal, dalam 3,600 macam tu, lebih daripada Adventure X tu. Tapi sebenarnya tak adalah ralat ke apa, sebabnya dia datang juga dengan tambahan kelengkapan, terutamanya aspek keselamatan. Jadi tu kira imbang balik lah, tak ada rasakan harga dia naik tak pasal-pasal, tu bukan sebabnya, sebabkan dia ada tambahan specs. Tapi kalau nak tengok dari segi keseluruhan pula, saya masih fikir Triton ni ditawarkan benda yang ataupun package dia lagi menarik dan boleh kata yang paling mampu milik lah. Sebab truck-truck lain kalau anda tengok harga, Hilux misalnya, Ranger apa semua tu, semua dah dekat cecah 150,000 kan. So yang ni 141 500, so masih lagi antara pilihan ataupun values yang dibagi tu yang perlu dipertimbangkan kalau nak tengok truck pickup yang ada dalam pasaran lah. Jadi macam biasalah, sebab nama dia pun kira facelift lah, maksudnya dia introduce satu variant baru, facelift. Paling banyak perbezaan tu kosmetik lah, dari segi estetik dia banyak perbezaan yang ditampilkan pada Athlete ni. Paling penting macam kita tengok wajah depan itu, grill besar sebelum ni, dynamic shield apa semua tu, dia dah datang dengan perincian yang hitam, blackout semua. Itu untuk saya jadi rugged lah. Mungkin dia trend ke apa satu hal, tapi dia lagi nampak lebih garang, lebih subtle sikit dalam masa yang sama, sebab kereta ni besar. Kalau kita tengok design grill dia apa semua tu pun besar. Muka depan dia ni Triton, kalau tengok bonnet depan tu semua tinggi. So bila digelapkan, dia rasa lagi nampak relax dan subtle, tapi dalam masa yang sama dia ada dia punya garang dia lah. Jadi perincian hitam ni kalau kita tengok memang dibawa sampai dari depan sampai ke belakang lah. Tadi ada grill, sama juga dengan cermin sisi pun hitam juga. Dekat belakang atau depan pun bumper pun semua digelapkan. So itu sekali dapat satu tema yang lebih ranggi lah untuk saya. So untuk bahagian dalaman, rata-rata dia sama je macam yang ada dekat Triton sebelum ni. Cuma nak membezakan sikit yang Athlete ni, dia pakai kemasan benang-benang, contohnya colour orange. Tu ada kemasan-kemasan berbeza tu ada. Dan dekat door seal pula, ini tu ada macam illuminated, dia ada pencahayaan dekat door seal bawah dia tu. So ini benda-benda kecil yang saya rasa mungkin ada setengah orang appreciate, tapi sebabkan kita ambil kira tadi harga dia tu dah dinaikkan, so benda-benda kecil ni bagi nilai tambah jugalah lain. Jadi untuk enjin Triton ni 2.4 VVAC turbo diesel, janaan dia 181 PS dan juga 430 Nm torque. Tapi mungkin angka tu tak berapa nak tinggi kalau nak bandingkan pesaing dia. Cumanya inilah satu-satunya truck pickup yang gunakan block engine dia guna aluminium. So itu bagi kelebihan, satu, dia ringan. Kedua, dia jadikan semua respon atau maklum malas tu lebih, pada saya, effortless lah. Dia boleh rasa tak terlampau terbeban dengan semua tu. Untuk transmission dia pula, nak digandingkan dengan enjin tu tadi, ialah automatic 6 kelajuan. Memang truck pickup lain ada yang lebih banyak dia punya gear apa semua tu, tapi untuk saya, untuk practicality, untuk ketahanan penggunaan yang dah terbukti, yang ada pada Triton ni dah cukup lah, dah sangat-sangat mencukupi untuk bagi pemanduan yang lancar apa semua tu. Dan tak ada masalah kalau misalnya anda memang niat nak simpan kereta ni lama atau truck ni lama, memang sangat-sangat boleh lah rasanya. Jadi macam mana pemanduan Triton ni? Untuk saya, sebab saya agak gemarkan truck pickup, tapi rasanya Triton ni lah satu-satunya bagi yang aspek pemanduan tu yang agak decent lah. Satu, kabin dia saya rasa selesa untuk sebuah pickup truck. Memanglah melantun-lantun sikit tu ada, tapi semua, maksudnya seat dia, position
Triton. Termasuk bila kita duduk kat belakang pun penyandar dia tu tak tegak sangat, dan lantunan dia tu pun tak adalah sampai teruk sangat rasanya sampai nak mual, nak pening, baru naik sekejap dah pening. Itu tak ada semuanya. Dan mungkin Mitsubishi ataupun melalui Triton ni dia dah cuba untuk merapatkan lagi jurang keselesaan tu lah, nak samakan level dalam Triton ni lebih hampir kepada kereta-kereta penumpang biasa. Jadi untuk pemanduan pula, memang rasanya dari sebelum ini pun Triton bagi satu rasa bawa yang sebenarnya tak susah lah. Dia rasa senang je bawa dia ni, dan itu memang diteruskan lagi pada Athlete lah, sebab tak ada banyak ubah apa pun, mechanical semua sama je. Jadi kalau nak bandingkan dengan truck pickup lain, saya rasa ini comfortable level atau tahap keselesaan dia paling best untuk Triton, tu dia menang. Tapi untuk pemandu juga dia akan jadi best sebab dia tenang je, dia bersantai je dengan truck ni. Kenapa saya cakap macam tu? Sebabnya semalam Mitsubishi dah siapkan kita untuk satu trail yang tak adalah susah sangat, tak adalah hardcore ke apa. Dia biasa-biasa je, tapi dia memang nak tunjukkan ciri ataupun cara sistem 4-wheel drive yang ada dekat Triton ni, bantu dan mudahkan pemanduan dalam off-road tu lah. Atas jalan memang tak ada banyak masalah sebab senang je, corner semua dia rasa tight. Tapi yang agak saya seronok, mungkin refresh balik sebab tak pernah bawa kereta ni dalam off-road yang betul-betul. So dalam keadaan macam tu pun, dengan segala mode yang ada, mud lah, sand lah, gravel apa semua tu, kita boleh tukar semua tu, dia jadi sangat effortless lah, sangat senang lah. Sampai ke tahap senang tu saya rasa macam dah ini macam ada benda tak kena lah, sebab senang sangat. So, kita mengandaikan dalam laluan yang macam tu dia macam seronok sikit, ada banyak cabaran sikit. Tapi Triton ni dah settlekan semua, pegang steering, jalan je lah. So apa benda yang tak cun sangat dekat Triton Athlete ni? Saya rasa ada lah, sebab satu, bila dia dah bagi banyak sistem keselamatan aktif semua cukup apa tu. Tapi tang dekat kamera 360 ni saya rasa dia ada gagal sikit lah. Sebabnya dia mengingatkan saya dekat Expander, yang maksudnya kualiti visual yang ada tu sangat, boleh saya katakan sangat teruk lah. Sebab kereta dah lebih dekat 150, maksudnya dah lebih 100, dan spesifikasi lain semua dah cantik. Macam sikit lagi alang-alang bagilah kamera yang cun, high definition sikit untuk mudahkan kita nak tengok. Itu lagi akan jadi perfect lah. Sebab sekarang ni itu memang problematik untuk saya tak suka. Kedua, untuk papan pemuka dia, saya rasa boring sikit lah kot. Design yang dia tampilkan ni nampak dah lama. Memang Triton ni memang dah lama, generasi kedua ni dari tahun 2014 macam tu. Facelift yang agak banyak pada tahun 2019, tapi dalam ni masih lagi tak banyak beza, dan dia bagi feel yang old school lah. Kalau boleh, dia dah sampai tahap ataupun sampai masa untuk diperbaharui lah kot semuanya. Dan yang ketiga, benda-benda kecil yang nak bagi tahu ini Athlete. So dekat belakang, dekat pintu tu dia ada stiker nak bagi tahu yang variant ni Athlete apa semua. Tapi itu saya rasa dia buat dengan cara yang tak semengah ha. Boleh buat lagi cantik, lagi cun kan, walaupun setakat pakai material pelekat. Itu nampakkan sikit kerja yang murah ha. Yang keempat, kalau korang suka truck pickup yang lain-lain ni, maksudnya sekarang dah ada satu ciri untuk pintu belakang dia tu ringan-ringan kan, yang boleh angkat pakai satu jari. Dekat Triton ni tak ada, dia kena bekerja keras lagi, boleh buat muscle dengan pintu belakang ni. So itu sikit benda yang mungkin nak kena consider lah, sebab yang lain dah ada one touch apa semua tu. Untuk pintu belakang yang Triton ni masih sama dan berat. Jadi untuk saya secara keseluruhannya, saya memang agak senang, agak suka dengan penawaran yang Triton berikan ni. Terutamanya kalau ambil kira orang yang tak biasa atau tak suka sangat nak bawa truk, tapi nak cuba dan nak yang mudah, yang tak penat, yang tak susahkan cara nak bawa, nak perhatikan jalan apa semua tu. Triton ni bagi satu kelebihan dalam sisi itulah saya rasa, sebab dia memang banyak memudahkan kerja pemandu misalnya. Tapi dalam masa yang sama, dia juga ada sisi ketangkasan, kecekapan. Kalau nak misalnya ada keperluan nak bawa off-road, nak masuk kebun ke dusun, angkat buah ke apa semua, setakat benda-benda tu untuk Triton, bahkan untuk truck pickup lain kacang lah. Cuma kelebihan kat Triton ni itulah, saya rasa dia sangat best, senang je semuanya. Dan sekarang ni penawaran dia tu, harga dia tu lah yang paling rasanya mampu milik lah, dia antara yang paling rendah. Dan kalau nak tengok market juga, memang dalam sekarang ni pun ataupun sejak beberapa masa kebelakangan ni memang Hilux jadi king lah kan. Tapi untuk Triton, dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ni, dia duduk dekat tangga kedua. Memang banyak gap dia, maksudnya jualan dengan Hilux tu memang jauh lah, tak boleh nak lawan. Tapi orang dah mula percaya sebab bila dah try, kita faham lah Triton ni bagi lebih banyak kepelbagaian penggunaan. Dan paling penting atas semua tu, keselesaan dia tu agak tip top lah.
Jadi itu sajalah kot, sedikit sebanyak pembaharuan yang telah dilakukan tentang Triton Athlete ni. Apa pandangan anda? Saya dah kongsikan pandangan saya, pengalaman saya sehari dua dengan Triton Athlete ni, off-road, on-road. Jadi kalau ada apa-apa nak tambah, nak sanggah, sila nyatakan dekat ruang komen di bawah. Jadi setakat itu dulu dari saya. Terima kasih kerana menonton.